Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Baik, hari ini saya nak menerangkan sedikit pembaharuan yang telah saya lakukan untuk swing data. Okey. Jadi sekarang ni tuan-tuan boleh nampak yang mana telah pun diwujudkan satu chart yang baru yang dikenali sebagai devaluation chart. Okey. Line biru ini merupakan reflection harga untuk setiap kontrak berdasarkan kepada mata wang. Okey. Yang mana sekiranya permintaan untuk mata wang tersebut tinggi, makanya kontrak tersebut akan berlaku kenaikan harga. Differentiate kenaikan dan penurunan ini di dalam keadaan yang selisih harga antara previous and the current price. Okey. Sebagai contoh, bila mana demand untuk kontrak tinggi, contohnya pada 9 hari bulan November, okey, dekat sini, dan seterusnya keesokan 10 hari bulan November, berlaku kenaikan sebanyak 139 mata. Ataupun dalam unit currency 1 sen, berlaku kenaikan kontrak untuk USD sebanyak 1 sen. Okey. Dan pada hari yang seterusnya, okey, setelah pun berlaku pengakhiran ataupun penutup kepada 10 hari bulan November tu tadi, kemudian saya summarizekan dia, keluarkan statement. Jadi pada 11 hari bulan masih lagi berlaku kenaikan di mana retailer membeli kontrak USD, dan seterusnya kenaikan value untuk USD telah pun berlaku sebanyak 0.0196 ataupun 196 mata, ataupun sekiranya kita bundarkan kepada sen yang terdekat, dia bersamaan dengan 2 sen. Okey, baik. So sekarang ni itu penerangan lebih kurang berkenaan dengan line biru. Okey. Makna kata sekarang ni kalau kita nak jual, kalau kata boleh lah, kalau kata nak jual, pastikan dia berada di antara kawasan-kawasan kemuncak ni tadi. Kena ingat, back to basic. Kembali balik kepada asas yang mana kita akan membeli pada kawasan yang rendah, iaitu support, yang dekat bahagian bawah ni. Okey, bawah ni. Dan seterusnya kita akan sell pada bahagian resistant, iaitu pada bahagian atas. So konsep dia masih lagi sama. Back to basic. Baik. So sekarang ni macam mana pula dan apa dia pula yang bar berwarna oranye ni tadi? Bar berwarna oranye ini merupakan satu formula yang telah pun saya design untuk mengesan kehadiran hedge funder dalam market. Okey, especially hedge funder lah sebenarnya, apa-apa jenis player yang akan counter position retailer. Okey, sebagai contoh, sekarang ni boleh nampak dekat sini yang mana 10 November, saya tengah sebut tentang 10 November 0.0139. Okey, dekat sini retailer dia beli. That is the reason why dia berlaku kenaikan harga dekat situ. Bila mana berlaku kenaikan harga, seterusnya hedge fund 99% berada dalam pasaran dalam integer yang positif, dalam nombor bulat yang positif, memberikan satu gambaran yang mana dia akan markup lagi harga untuk USD. Besar kemungkinan pada 11 hari bulan USD ni tadi dia akan naik. Okey, dia akan naik. Dan seterusnya pada 11 hari bulan kita boleh nampak sememangnya berlaku kenaikan. Alhamdulillah. Baik. So macam mana pula kita nak tahu bila yang kita boleh refer on hedge fund punya absence dalam market ni tadi? Oleh sebab itu saya dah averagekan nilai. Okey, saya dah averagekan nilai untuk kita menentukan kehadiran hedge fund dalam pasaran untuk setiap currency. Sebagai contoh, USD, Euro, GBP dan seterusnya. Untuk USD particularly 49%.
Okay, so sekarang ni kita just berbincang berkenaan dengan USD dulu. So saya kembali kepada chart 49%. Jadi sekarang ni bila mana 11 hari bulan ni 49%, dia tak sampai 49%. So kita boleh katakan bahawa hedge fund ni tak aktif. Dia situ dia tak, bukan strong point untuk hedge fund. Okay, seterusnya pada 12 hari bulan, okay, dekat sini 12 hari bulan, kedudukan harga ni berada pada kadar 0.0022. Okey, 0.0022. Baik. So sekarang ni hedge fund negatif 168%. Dia dah lebih daripada 49%. Dia 49 ni dia dalam keadaan yang positif ataupun negatif lah. Kalau kata negatif, dia must be more than negative 49. Ataupun perkataan yang lebih tepat in term of mathematical, less than negative 49. Less than bermaksud negative 50, negative 51 and so on. Okay, so obviously 12 hari bulan November 168 dalam keadaan negatif. Dia nak retailer turunkan lagi harga untuk kontrak USD. Okay, itu yang retail, hedge fund nak. Okay, seterusnya pada 15 hari bulan. Okay, pada 15 hari bulan, yes, Alhamdulillah berlaku sebagaimana yang hedge fund nak. Market follow the flow. So kontrak tu tadi depreciate sebanyak 6 mata. Okay, dia depreciate sebanyak 6 mata. Dan hedge fund sekali lagi 15 hari bulan November, dia masuk dengan kadar negatif 517%. So dia nak tarik lagi price tu turun ke bawah. Okay, dia nak tarik lagi price tu turun ke bawah. Tapi bila mana dia nak tarik price turun ke bawah, dekat sini dia kalah. At first dia kalah. Okay, dan kalau kata tuan-tuan perhatikan, dekat sini 0.139, walaupun berlaku kenaikan akibat daripada pergerakan retailer yang bertentangan dengan kehendak hedge fund tu tadi, tapi dia tak boleh pecah kenaikan yang ni 139, yang ni 132. Okey, so benda ni yang kita perlu perhatikan, benda ni yang kita perlu berikan perhatian, fokus dekat sini. Okey, baik. So sekarang ni aktif tak aktif. Okey, lepas dia losing dekat sini, ingat 49%. So dekat 16 hari bulan hedge fund masih lagi aktif. Dia nak markupkan harga tapi gagal. Okey, dan seterusnya negatif 14%, dia nak turun 76, dia nak naik, yang ni dia menang, yang ni pun dia menang, market ikut arah dia, yang ni dia gagal, yang ni dia gagal, yang ni sort of 50-50. Okay, nampak ada 2 hari yang mana dia break off daripada market, dan ada a few hari yang dia kalah since negatif 517 ataupun 15 November ni tadi. Tapi selepas daripada tu, bila mana dah gagal dekat sini, okey, bila mana dia dah gagal dekat sini, seterusnya kita boleh nampak yang mana kegagalan tu tadi selepas daripada ni ialah di sini, di mana sepatutnya harga ni tadi dia naik lagi. Sepatutnya 68% dia markup. So dia nak markup kontrak, sepatutnya dia naik lagi, tapi retailer tak follow. Okey, retailer tak follow. Sebaliknya retailer terus turun ke bawah. Okey, retailer terus sell USD. Okey, so yang ni dia fail. Selepas dia fail yang ni, ini fail dia yang kedua. Dia ni saya maksudkan hedge fund lah. Okey, so yang ni dia berjaya, yang ni dia berjaya, yang ni pun dia berjaya, yang ni dia gagal. 53% ni, nampak dekat sini dia gagal. Okey, so yang ni dia break off daripada market, yang ni sort of 50-50, yang ni pula dia break off, dan akhirnya dia sampai sini. Okey, macam mana yang dia target balik, dia dapat capai balik hedge fund. Ini hedge fund punya perangai. Okey, so lepas daripada tu boleh nampak, okey, yang ni korang dah boleh baca sendiri dah. Okey, dia tarik dekat sini, retailer turun, so dia tarik turun bawah lagi, dia nak lagi price turun ke bawah tapi tak follow, so naik sampai atas ni. Okey, kemudian bila dah naik atas ni, hedge fund cuba sekali lagi untuk strikekan harga naik, mungkin melepasi harga ni. Saya yakin dan percaya mungkin dalam tempoh 2-3 minggu akan datang, harga USD akan melebihi ataupun hampir sama dengan kedudukan 0.0196 ni. Saya yakin, insyaAllah. Okey, seterusnya bila mana hedge fund dah markup pada 15 hari bulan Disember, seterusnya then kontrak berlaku depreciation.
disebabkan tiada demand daripada retailer, kembali balik sebagaimana yang hedge fund kehendaki pada 9 dan 10 Disember. Okay. So buat masa ni expectation saya USD akan strong, disebabkan mana hedge fund dah markup pada 15 hari bulan Disember, dan saya mengambil keputusan untuk tunggu di kawasan 0.0196. Okay. So ini cara dia untuk kita baca devaluation record. Okay. Dia punya macam mana kata dia punya par value dia ataupun titik tengah dia. Korang boleh tengok dekat Intradata punya channel. Saya dah sediakan kat sini 49, 57, 58, negative 17, negative 17 dan sebagainya. Okay, so boleh refer dekat sini. Dikhususkan penggunaan untuk devaluation ini tadi adalah untuk swing point. Okay, dikhususkan untuk swing point. Buat masa ni saya ada seorang kita punya sahabat kita, Abang Azwan, Alhamdulillah, yang mana dia sudi membantu. Saya pun akan create satu account live, mungkin dekat Samtrade, mungkin dekat Profito, tengok antara salah satu. So saya akan terus run copy trade dekat situ menggunakan formula yang baru. Okay. Siapa yang nak follow copy trade boleh follow, tapi saya tegaskan ini formula baru yang mana kita cuba untuk mengesan pergerakan swing dan juga melalui kehadiran hedge fund dalam pasaran. Okey, yang ni berkenaan dengan macam mana kita nak baca arah, macam mana kita nak tahu ataupun kenal kehadiran hedge fund dalam pasaran, macam mana kita nak tahu kadar demand, depreciation, re-evaluation dan sebagainya daripada retailer. Okey, let's say price dah sampai dekat bahagian bawah. Dekat bahagian bawah ni, boleh masuk dah ke? Belum lagi. Ada satu lagi chart yang digunakan secara khusus untuk menentukan sama ada entry itu sesuai ataupun tidak dekat situ. Ada satu lagi chart yang saya benda ni actually dah lama ada, cuma yalah kita perlukan masa untuk take off, berehat sekejap, tenang-tenang sekejap, relax sekejap, losing our mind sikit. Kita nak relax, dah stretching habis, dah longgar sikit otak, sendi apa benda semua, then kita boleh fokus on formula balik. So ACB punya chart ni sebenarnya daripada awal dah ada, tapi saya masih lagi tak jumpa macam mana cara nak guna dia. Ilham tu ada, tapi nak relate dengan setiap satu tu saya masih lagi belum mampu. So saya yakin yang ni saya guna untuk filter the signal, untuk baca dia punya pergerakan long term dan sebagainya. Dan seterusnya ACB record saya akan gunakan untuk filter signal. Okay, sama ada boleh entry sell ataupun buy. Okay, sekian sahaja daripada saya, sekadar ini sahaja setakat ni. InsyaAllah ada apa-apa update saya akan maklumkan kemudian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.